Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Para perwakilan, para pemerhati, para jemputan yang diraikan serta semua para penonton yang mengikuti melalui FB Live sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam perjuangan. Salam reformasi. Atas nama pimpinan Wanita Pusat, kami merakamkan penghargaan hangat dan rasa terharu yang tidak terhingga atas kehadiran para undangan dan perwakilan ke Kongres Wanita Nasional tahun 2020 pada hari ini, 4 hari bulan Jun 2021. Semuanya di atas talian secara maya dengan perwakilan, pemerhati dan para undangan berada dalam petak-petak di galeri aplikasi Zoom. Selamat datang, saya ucapkan. Saya hari ini bersiaran dari Kuantan dan kesemua para perwakilan dan pemerhati serta tetamu berada di talian di rumah masing-masing. Sayang kumbang mencari makan, terbang seiring di tepi kali. Selamat datang kami ucapkan. Moga diiring restu ilahi. Kawan yang kita kasihi dan pengarah program yang berhormat Hajah Roziah Ismail serta semua kru beliau, yang dikasihi Setiausaha Wanita Pusat YB Nordin Aina serta seluruh Majlis Pimpinan Wanita Pusat, Naib Ketua Wanita Pusat, perwakilan Majlis Pimpinan Pusat ke Kongres Wanita yang merupakan Yang Amat Berhormat Menteri Besar Selangor yang bersetuju untuk menjadi perwakilan MPP ke Kongres Wanita, Yang Amat Berhormat Amiruddin Syari, Yang Berhormat Saudara Chang Li Kang juga merupakan perwakilan MPP ke Kongres Wanita, dan juga Yang Berhormat Sibarasa Rasya. Saya ucapkan terima kasih kepada MPP yang setuju untuk menjadi perwakilan ke Kongres Wanita. Saya juga ingin mengucapkan selamat datang kepada tetamu-tetamu kita, terutamanya ahli-ahli yang berhormat, ahli-ahli parlimen, ahli-ahli yang berhormat, adun-adun, serta juga tidak kita lupakan, kita ada duta-duta, His Excellency Gun Jorid Rosat daripada from the Embassy of Norway. We also have Her Excellency Dr. Mervi Kavakti from the Embassy of Turkey, and we would like to extend our heartiest welcome to our distinguished guest who have been very gracious in making time to be with us today in this very important and auspicious event. It is truly an honor for us to be graced by your presence. I would also like to welcome Dr. Almut Besold and Vera Putri from the Frederick Naumann Foundation. The Frederick Naumann Foundation has been very supportive of all our efforts all this while since the beginning of our party, and we are very, very thankful for their support, and I would like to extend my warmest welcome to you as well. Selamat datang kepada semua pada hari ini. Kongres kita pada hari ini merupakan penterjemahan kepada norma baharu, termasuk julung-julung kalinya kita mengendalikan kongres secara maya dan 100% atas talian seperti sekarang. Buat Parti Keadilan Wanita mendahului mempelopori norma baharu kongres atas talian ini, diikuti dengan Angkatan Muda Keadilan pada esok hari, dan kemuncaknya ialah Kongres Nasional pada 6 hari bulan Jun nanti. Para hadirin, perwakilan, pemerhati sekalian, sesungguhnya tahun ini dan tahun lepas menyaksikan kesengsaraan serta kemelaratan dunia akibat pandemik. Parti kita pula terpalit dengan episod pengkhianatan
layanan tidak adil, wujud dua darjat di atas pemerintah, di antara pemerintah dan rakyat, kemiskinan yang melarat serta pembedilan terhadap umat manusia nun jauh di bumi Palestin. Sesungguhnya, negara kita malah satu dunia benar-benar diuji dengan sebesar-besar ujian. Para hadirin yang dikasihi, Kongres pada hari ini adalah merupakan mekanisme terbaik untuk kita melakukan usaha muhasabah dan penilaian kendiri. Melihat kembali perjalanan parti yang kita sayang serta hala tujunya khusus buat pergerakan wanita. Kita menempuh arus centang perenang yang memerlukan kita cerdas menanggapi keadaan dengan segera di samping mengukuhkan saf kepimpinan serta memperteguh rukun persahabatan dalam wadah perjuangan ini. Apapun, wanita keadilan telah membuktikan seperti mana yang dijatakan oleh yang amat kita kasihi Datuk Seri Dr. Wan Azizah Wan Ismail ataupun Kak Wan tadi, bahawa kita mampu melakukannya. Saya suka menggunakan perkataan reset. Perkataan reset bermaksud memadamkan dan membersihkan yang lama, kemudian menyusun semula dengan fikrah dan kefahaman baru erti sebuah perjuangan. Kemudian bangkit pula dengan suatu azam yang lebih utuh selepas dikhianati dek langkah Sheraton. Kini, kebangkitan wanita keadilan telah kita saksikan di seluruh negara, termasuk di pendalaman Sabah dan Sarawak. Malah kita turut menyaksikan wanita muda, anak-anak dan adik-adik kita dari kalangan Sri Kandi Keadilan telah turut serta dalam arus perdana perjuangan parti. Ini bermaksud kita telah bangkit semula dan berjaya reset sehingga kepada menyediakan barisan pelapis. Mereka inilah nanti yang akan diacu dan ditunjuk ajar, dilatih, dibimbing serta dimentor sebagai pewaris untuk meneruskan perjuangan ini kelak. Selama 10 bulan sejak saya mengambil alih tampuk kepimpinan, kita sudah menyaksikan wanita bangkit semula pasca pengkhianatan di seluruh negara. Dari Perlis hingga ke Sabah, dari cabang di kota seperti Ampang, di mana pengkhianat telah meninggalkan kita telah bangkit. Sehingga cabang di desa seperti Jelun pun kita sudah membuktikan bahawa kita mampu bangkit. Kita mampu reset dan arah serta hala tuju kita pada hari ini lebih jelas dan lebih utuh berbanding sebelum pengkhianatan. Maka juga pada hari ini kita boleh katakan good riddance atau boleh pergilah kepada yang telah hianat. Pinggan tak retak, nasi tak dingin, kamu tak hendak, kami lagilah tak ingin. Tema Kongres Wanita 2020 bertajuk Wanita Keadilan beraspirasi untuk menjadi inspirasi. Para perwakilan dan para pemerhati yang dirahmati. Kongres Wanita kali ini membawa tema yang cukup feminin, namun mencerminkan harapan yang besar serta tinggi menggunung. Perkataan aspirasi membawa makna pemilikan kepada cita-cita yang tinggi, manakala inspirasi pula menyentuh sebahagian daripada keinginan untuk mencapai cita-cita yang tinggi tadi, untuk berbuat, melakukan perubahan-perubahan, penambahbaikan secara menyeluruh dan sebaik mungkin. Selanjutnya mampu menjadi inspirasi kepada yang lain di sekeliling kita ke arah islah atau reformasi yang sering kita kumandangkan. Aspire to inspire. Yes, that's the theme of our Congress Wanita for this year. Aspire to inspire atau beraspirasi untuk menjadi inspirasi. Ini juga membawa kita kepada agenda yang jauh lebih besar dan unggul. Saya mengharapkan wanita keadilan yang di hadapan saya pada hari ini merupakan wanita yang sentiasa melihat ke hadapan. Wanita yang berazam dan beriltizam untuk memperbaiki diri, mencabar diri untuk menjadi yang lebih baik. Mempercayai bahawa tiada yang mustahil, yakin akan kebolehan kendiri, mengenali potensi diri dan kemudian mampu merealisasikan potensi tersebut. Hasrat saya, semoga wanita keadilan merupakan satu kelompok wanita yang tidak mudah mengaku kalah, berjiwa kental dan berhati wajar. Kisah pengkhianatan tidak akan bisa merencat kita, berkeyakinan penuh dengan apa yang kita bakal capai dan bangkit untuk mencapai cita-cita.
Saya sentiasa mahu melihat wanita keadilan mampu menjadi inspirasi kepada mereka yang lain. Itulah antara ciri pemimpin. Seorang pemimpin merupakan mereka yang bukan sahaja dikelilingi oleh pengikut, bahkan beliau juga adalah seseorang yang boleh serta mampu melahirkan pemimpin yang lain. Kesan pandemik COVID-19 impak ke atas taraf hidup dan sosioekonomi rakyat. Saudari perwakilan dan pemerhati yang dikasihi, di saat saya menulis ucapan dasar ini, data bertarikh 31 Mei 2021 menunjukkan bahawa seramai 82,341 kanak-kanak di Malaysia telah disahkan positif jangkitan COVID-19. Manakala lebih setengah juta dari rakyat Malaysia telah dijangkiti dan didapati positif COVID-19. Kementerian Kesihatan memberi pecahan bahawa 19,851 kes melibatkan kanak-kanak yang positif tadi di bawah umur 4 tahun. 19,851. Kemudian 8,237 kes di kalangan kanak-kanak 5 hingga 6 tahun. 26,851 kes melibatkan kanak-kanak berumur 7 hingga 12 tahun. Dan seterusnya 27,402 kes melibatkan kanak-kanak 13 hingga 17 tahun. Kesemuanya kanak-kanak tersebut merupakan pesakit COVID-19 kategori 1, 2 dan 3. Bernama juga melaporkan berdasarkan data dan trend terkini bahawa risiko pesakit COVID-19 berakhir dengan kematian ialah 0.45% ataupun 45 pesakit daripada setiap 10,000 kes positif. Laporan juga menunjukkan trend atau arah aliran jangkitan positif COVID-19 di Malaysia melebihi purata yang dilaporkan WHO, World Health Organization. Manakala jumlah kes kematian pada 2 hari bulan Jun 2021 mencatatkan 2,993 kes kesemuanya. Namun apa yang lebih mengerikan ialah kajian WHO yang dilaporkan oleh salah seorang ahli majlis sains World Health Organization iaitu Profesor Dr. Adiba Kamaruzaman yang mengunjurkan berdasarkan trajektori masa kini bahawa jumlah kematian pesakit COVID-19 di Malaysia boleh mencapai angka 26,000 dalam tempoh masa 3 bulan dari sekarang. Manakala 4 hari yang lepas, Ketua Pengarah Kesihatan Tan Sri Dr. Nur Hisham Abdullah dilaporkan berkata bahawa para doktor kini terpaksa mengutamakan pesakit COVID-19 yang berpotensi tinggi sembuh bagi menggunakan katil unit rawatan rapi ataupun ICU berbanding pesakit yang berpotensi rendah untuk sembuh. Bayangkanlah, sekiranya pesakit yang berpotensi rendah untuk sembuh tersebut merupakan ibu kita atau bapa kita yang sudah berumur, sedia mengalami pelbagai penyakit seperti diabetes, darah tinggi, asma dan sebagainya. Mampukah kita menerima hakikat? Diberitahu bahawa beliau tidak terpilih untuk menggunakan fasiliti katil ICU ini. Mampukah kita dan sanggupkah kita untuk melaluinya? Satu ketika tidak lama dahulu kita digegarkan dengan berita di luar negara seperti di Itali bahawa pesakit COVID-19 dibiarkan mati tanpa mendapat rawatan rapi. Kini kemungkinan dan keberangkalian senario tersebut boleh berlaku juga di Malaysia, tanah air tumpah darah kita. Senario pandemik ini bukanlah senario biasa. Ia sangat fenomenal kerana seluruh dunia sedang merasai penderitaan dan keperitan yang sama. Kadar pengangguran negara terus meningkat sehingga 17% dan melibatkan hampir 2 juta orang kehilangan pekerjaan. Pandemik COVID-19 telah memberikan impak yang besar kepada ekonomi negara yang memang tersedia tidak menggalakkan, terutama selepas beberapa siri gelombang kenaikan kes COVID-19 yang berlaku di Malaysia. Sejak gelombang kedua, apabila kerajaan memperkenalkan Perintah Kawalan Pergerakan, kesan terhadap ekonomi individu dan keluarga telah dapat dirasai.
Ini khususnya kepada yang bukan dari kalangan penjawat awam. Sama ada yang bekerja sendiri ataupun yang bekerja di pihak swasta, begitu ramai yang terkesan. Umum mengetahui antara yang paling terkesan ialah mereka yang berkecimpung dalam industri sederhana dan kecil-kecilan, terutama industri mikro. Mereka ini yang ada yang dapat gaji harian, ada yang berniaga di tepi jalan. Inilah yang paling terkesan. Begitu juga bidang pelancongan serta perhotelan. Kesenjangan ekonomi dan pengangguran telah mengakibatkan kemiskinan multidimensi yang semakin menekan kehidupan rakyat. Dalam kajian terbaru oleh UNICEF dan UNFPA, Families on the Edge, bertajuk Families on the Edge, menunjukkan bahawa 39% isi rumah telah menggunakan semua simpanan mereka untuk membeli keperluan seisi rumah kerana berlaku ketidakstabilan pendapatan. 60% responden kajian ini mengatakan mereka tidak mampu untuk menyediakan makanan di atas meja, iaitu 2 kali ganda peningkatan daripada pra-pandemik pada hujung 2019. 58% responden pula tidak mampu membayar bil utiliti mereka sebagaimana lazim. Dalam masa yang sama, 45% responden tidak mempunyai perlindungan sosial ataupun security sosial kerana kebanyakan mereka bekerja sendiri. Akibat dari PKP dan penutupan sempadan negara, ramai yang menerima nasib malang, sama ada pengurangan pendapatan bulanan atau yang lebih malang ialah apabila hilang pekerjaan. Ini bukan retorik, bahkan ia adalah suatu masalah nyata, khususnya di bandar-bandar seperti Johor Bahru dan Kuala Lumpur. Malah dilaporkan di Johor Bahru jumlah gelandangan meningkat akibat penutupan sempadan Malaysia-Singapura. Dilaporkan juga keluarga yang terpaksa keluar dari rumah kerana tidak mampu bayar sewa, sehingga ada yang terpaksa membawa anak-anak tidur dalam kereta selama berhari-hari. Lebih menyedihkan, ada yang terus jatuh miskin, terpaksa mengemis pula. Maka kita tidak hairan sama sekali apabila dilaporkan baru-baru ini, sejak 25 Mac 2020 sehingga 20 Mei 2021, sebanyak 145,173 panggilan sosial telah diterima oleh agensi kerajaan dan 85.5% adalah yang melibatkan kesihatan mental akibat kemurungan, resah, tekanan perasaan, penderaan bahkan cubaan membunuh diri. Kementerian Kesihatan Malaysia juga melaporkan dari tempoh Januari hingga Disember 2020, sebanyak 1,080 kes cubaan bunuh diri telah menerima rawatan. Saya terkesan mengetahui bahawa peningkatan aduan di talian psikososial ini bukan sahaja diterima dari kalangan wanita, tetapi juga yang lebih membimbangkan adalah dari kalangan kanak-kanak dan warga emas. Semua angka-angka ini bukan hanya untuk didengar sebagai satu laporan dan catatan rekod agensi kerajaan sahaja. Bahkan ia menuntut penyelesaian serius dari pihak kerajaan yang semakin hari kita lihat semakin gagal menangani kemelut rakyat kebanyakan ini. Kesan pandemik COVID-19 terhadap keselamatan wanita dan kanak-kanak. Saudari-saudari yang dihormati sekalian, kita juga berdepan dengan kegawatan kes keganasan rumah tangga di musim pandemik ini. Tekanan perasaan, kemurungan, tekanan mental, menyebabkan pelaku hilang pertimbangan dan kawalan sehingga bertindak ganas terhadap ahli keluarga. Suami melepaskan kemarahan terhadap isteri dan juga anak-anak. Ibu juga tidak terkecuali menjadikan anak-anak untuk melepaskan kekecewaan yang menimpa diri dan keluarga. Lebih malang lagi apabila perlakuan ganas ini menimbulkan kecederaan parah sehingga membawa maut. Setiap hari kita dihidangkan dengan berita-berita seperti ini di dada-dada akhbar dan media sosial. Begitulah kita melihat kesan sosial terbesar terhadap keselamatan wanita dan kanak-kanak. Kes keganasan rumah tangga cukup tinggi, menjadikan Selangor dan Johor sebagai negeri utama yang berdepan dengan peningkatan kes sehingga 80%. Jenayah-jenayah seksual melibatkan gender juga meningkat. Setakat April 2021, aduan-aduan
kes gangguan seksual yang diterima secara atas talian dan secara fizikal dilaporkan paling tinggi setakat ini. Dan kita juga dikejutkan dengan beberapa kes kematian wanita di tangan pasangan masing-masing. Wanita Keadilan telah mengangkat isu ini dan melakukan kempen anti keganasan rumah tangga dan hormat wanita di seluruh negara untuk mengingatkan masyarakat bahawa wanita dan anak-anak adalah mereka yang harus disayangi dan bukan diderai. Krisis sosial tidak terhenti di perkarangan rumah tangga. Tempat wanita dan khususnya kanak-kanak seharusnya merasa diri mereka selamat dan terpelihara. Pendedahan kisah benar oleh adik Ain Husniza misalnya tentang rape culture dan rape threat, budaya rogol di sekolah menunjukkan bahawa betapa isu ini adalah isu yang serius dan memerlukan jaminan polisi pelindungan kanak-kanak yang lebih serius untuk menjamin ekosistem yang selamat buat kanak-kanak di mana saja mereka berada. Komitmen kita dalam isu ini cukup jelas. Sebab itu, rang undang-undang Akta Gangguan Seksual yang kita telah usahakan semasa kita menjadi kerajaan di Putrajaya masih konsisten diperjuangkan. Ini adalah usaha sewaktu Kak Wan menjadi menteri di Kementerian Pembangunan Wanita dan Keluarga dan Masyarakat. Dan kita terus sentiasa bertanya, bilakah rang undang-undang ini akan dibawa ke Parlimen? Ia akan diluluskan. Parlimen pula tak bersidang. Tapi kes gangguan seksual berterusan. Dalam kenyataan-kenyataan media berkaitan dengan isu keganasan berasaskan gender, kita tetap akan mempersoalkan dengan serius bilakah rang undang-undang ini akan dibentangkan. Namun demikian, sehingga kini tiada jawapan yang tuntas diberikan oleh Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat yang nampaknya sangat sibuk dengan urusan lakonan menjadi rider menghantar lemang dan model memperagakan pakaian. Ini amatlah dikesali dalam suasana di mana isu-isu keganasan terhadap wanita dan kanak-kanak terus meningkat dan perlu menerima perhatian serius dan penyelesaian yang mengakar umbi dari pihak menteri dan kementerian. Kesan pandemik COVID-19 ke atas pendidikan dan kewujudan generasi yang hilang, the lost generation. Para hadirin yang dirahmati, saya yakin ramai di antara kita di sini merupakan ibu-ibu muda yang masih mempunyai anak-anak yang belajar sama ada di sekolah rendah maupun di sekolah menengah. Mengikut data dari Kementerian Pendidikan, jumlah pelajar sekolah menengah dan pelajar sekolah rendah meliputi sekitar 5.4 juta murid. Siasi persekolahan yang tidak menentu bukan sahaja menyukarkan kanak-kanak sekolah, bahkan juga ibu bapa dan guru-guru. Pemandu bas sekolah pun mengeluh bila pendapatan mereka turut terjejas. Manakala sistem PDPR pula membawa masalahnya yang tersendiri. Dalam satu kajian terbaru dari UNICEF, menunjukkan 61% ibu bapa mendakwa anak-anak mereka telah hilang minat dalam pembelajaran. Manakala 78% mendakwa anak-anak mereka kurang fokus serta hilang tumpuan dalam pelajaran akibat perintah kawalan pergerakan yang lama. Dalam masa yang sama, 82.5% ibu bapa masih mahukan anak mereka hadir ke sekolah secara fizikal berbanding kelas secara online sebab didapati bahawa anak-anak memang tidak dapat memberikan tumpuan apabila melalui pembelajaran di atas talian. Di antara impak terbesar pandemik adalah berlakunya kelompangan generasi akibat ketinggalan pendidikan dan pelajaran. Mereka ini digelar generasi yang hilang atau the lost generation kerana kehilangan waktu persekolahan akibat pandemik. Kehilangan mereka juga terkait rapat dengan kehilangan kemahiran untuk membaca, mengira, malah keciciran essential skills yang patut mereka belajar dan terokai ketika di waktu persekolahan. Dalam tempoh pandemik, jurang keciciran tersebut semakin jelas menyisih tatkala anak-anak ini ada yang tidak mendapat akses internet dan tidak mempunyai peranti bagi tujuan meneruskan pendidikan di atas talian. Cabaran seperti kekurangan gadget atau peranti yang sesuai serta capaian internet yang stabil, persekitaran yang kondusif untuk pembelajaran dan bimbingan ibu bapa
disebabkan keperluan ibu bapa untuk bekerja, maka kesinambungan sekolah atas talian yang gagal menangani isu-isu yang disebutkan akan menghasilkan generasi yang hilang. Meningkatkan jurang ketidaksaksamaan dalam pendidikan. Sudah hampir 2 tahun anak-anak kita mengalami gangguan persekolahan dan pendidikan yang merencatkan masa hadapan mereka. Kita perlu tampil dengan modul inovatif dan kreatif bagi memastikan anak-anak dapat meneruskan proses pendidikan dan pembelajaran walaupun berhadapan dengan pandemik yang tidak dapat dipastikan bila ianya akan berakhir. Tidak kurang juga ia memberi kesan kepada warga pendidik secara keseluruhannya. Sekejap PDPR, sekejap buka sekolah fizikal dan kemudian PDPR semula. Mereka telah melabur dengan alat-alat yang sesuai untuk mereka para pendidik ini mengajar daripada rumah masing-masing. Kemudian pelaburan tersebut setelah dilaburkan, buka pula sekolah balik. Kemudian ada TV pendidikan dan sebagainya. Jadi SOP dan polisi yang sering bertukar-tukar menyukarkan semua pihak yang merupakan pemegang taruh yang terlibat dalam urusan pendidikan dan persekolahan. Juga kita tidak boleh lupa jumlah yang begitu ramai kanak-kanak dijangkiti COVID-19 yang saya sebutkan tadi. Sebahagian dari puncanya ialah kerana dasar kerajaan membuka sekolah pada awal tahun ini. Kanak-kanak dijangkiti ibu bapa yang mendapat jangkitan dari pelbagai kluster, banyak juga daripada kluster di tempat kerja. Kemudiannya, kanak-kanak tersebut menjangkiti murid-murid lain di sekolah mereka. Mahasiswa juga tidak terkecuali dari menerima kesan atau impak dari pandemik COVID ini. Kementerian Pendidikan dan Kementerian Pengajian Tinggi juga menjadi tumpuan warga melihat kepada polisi-polisi yang mereka kemukakan ketika berdepan dengan krisis ini. Perintah Kawalan Pergerakan menyebabkan sekolah-sekolah, pusat pengajian tinggi awam dan swasta, politeknik serta kolej komuniti, seliaan KPT diarah untuk ditutup. Sudah tentu ini memberi kesan secara langsung kepada kehidupan pelajar, ibu bapa dan keluarga secara amnya. Kita dengar juga pasal pelajar yang terpaksa panjat pokok untuk mencari talian internet. Mengikut perangkaan jumlah keseluruhan pelajar institusi pengajian tinggi, IPT adalah seramai 1.3 juta orang, termasuk 51% daripadanya adalah penuntut swasta ataupun IPTS. Ini satu angka yang besar yang memerlukan kerajaan untuk mengambil keputusan yang besar juga. Kita tidak mahu tindakan acuh tidak acuh kerajaan dalam menangani isu ini, mengakibatkan mahasiswa keciciran dalam pembelajaran mereka. Mahasiswa ini terjejas pembelajaran bukan sahaja akibat dari tidak dapat hadir ke kuliah secara fizikal di universiti, tetapi mengikuti pembelajaran secara online menimbulkan pelbagai masalah kerana kekangan akses kepada internet. Lebih-lebihan lagi jika mereka ini tinggal di kampung-kampung yang agak pedalaman yang tiada langsung capaian kepada internet. Bagaimana mereka nak menghadiri kuliah, bagaimana mereka nak menjalani peperiksaan dan sebagainya. Ini adalah sebahagian kegagalan dasar dan polisi pendidikan yang masih tidak dapat ditangani dengan baik oleh Kementerian Pendidikan. Adakah Menteri Kanan Pendidikan yang mempunyai lebih dari satu timbalan menteri sedar tentang perkara ini? Adakah solusi yang bakal diambil mereka ke atas masalah yang semakin, apakah solusi yang bakal diambil mereka ke atas masalah yang semakin meruncing ini? Kita lihat Menteri Kanan Pendidikan lebih selesa menyepi dari membuat kenyataan berkaitan dasar yang bernas berkenaan pendidikan anak-anak kita. Krisis kepimpinan negara, pemimpin gagal menangani permasalahan rakyat. Kesemua isu dari impak COVID-19 yang cukup fenomenal ini serta masalah yang sedia ada yang dihadapi oleh negara adalah sangat membimbangkan kita. Rakyat terus menjadi mangsa akibat kepimpinan negara yang lemah, tidak kompeten dan langsung tidak empati kepada keresahan rakyat yang berpanjangan. 2 hari lepas berlaku pula perselisihan faham di kalangan para menteri berkenaan dengan full lockdown yang kemudiannya partial lockdown ataupun full lockdown yang tidak bermakna kerana ramai lagi yang dapat kebenaran untuk kesana ke sini. Keputusan berkenaan apa yang diistilahkan sebagai essential service atau perkhidmatan asas yang diperlukan
dan kementerian yang bertanggungjawab ke atas perkhidmatan tersebut menjadi asas kepada pertelingkahan di antara menteri-menteri. Apapun, rakyatlah yang menjadi mangsa. Sekejap kilang arak menjadi sebahagian dari keperluan asas. Kemudian dibenarkan beroperasi. Kemudiannya U-turn pula. Dan berapa kali U-turn dan U-turn dan U-turn. Kepimpinan negara juga terus goyah. Barangkali inilah yang dinamakan sebagai leadership crisis during crisis. Parlimen tidak bersidang sedangkan begitu banyak persoalan yang ingin rakyat dan wakil rakyat bangkitkan berkaitan isu rakyat kepada para jemaah menteri. Banyak persoalan tentang dasar dan polisi mengurus krisis ini menimbulkan pelbagai tanda tanya dan pertelegahan kerana kegagalan pengurusan kepimpinan negara. Nampaknya darurat yang dijanjikan oleh pihak pemerintah untuk diguna pakai mengurus krisis kesihatan dalam negara telah digunakan dengan wewenangnya untuk mengekalkan koridor kuasa pihak-pihak tertentu dengan tidak bertanggungjawab. Menurut kenyataan Jurucakap Kesihatan Parti Keadilan iaitu Dr. Lee Boon Chye, negara perlu memastikan penerimaan vaksin sebanyak 50 dos per 100 populasi untuk segera melegakan kita dari lockdown dan 160 dos per 100 populasi jika negara mahu pulih pada hujung tahun ini. Kita andaikan sekiranya pada hujung tahun ini kita mampu untuk memberi 80% populasi di dalam negara dengan vaksin, tak kira apapun jenamanya, immunity kelompok itu akan kita perolehi. Sekarang ini kita baru mencapai kita perlu mencapai 250,000 vaksin, pemberian vaksin sehari. Ya, dan sekarang ini kita baru mencapai 100,000 sehari dan insya-Allah kalau negara kita meneruskan pemberian vaksin dengan secara agresif, kita boleh mencapai 80% itu di awal tahun depan. Barulah kita boleh berharap untuk mencapai immunity kelompok. Kajian di negara Sepanyol telah membuktikan bahawa mereka buat kajian ke atas ramai 5,000 orang yang telah menerima vaksin sepenuhnya diletakkan di dalam satu konsert di Barcelona dan kemudiannya mereka buat kajian, mereka dapati 5,000 orang itu yang berkumpul semuanya telah menerima vaksin. Mereka dapati hanya 6 orang sahaja yang selepas konsert itu yang dijangkiti COVID-19 dan kes COVID-19 ataupun peserta yang hadir konsert tersebut tidak dijangkiti dengan virus COVID-19 dan tidak pula menyebarkan kepada yang lain. Jadi kajian ini menunjukkan bahawa apabila imuniti kelompok itu telah dicapai dan kalau kita semua menerima vaksin, insya-Allah keberangkalian kita dijangkiti dan keberangkalian kita untuk menyebarkannya itu berkurangan. Ia tidak bermaksud kita tidak boleh dijangkiti, tetapi ianya berkurangan dan kalau kita dapat pun kesannya tidaklah seteruk macam sekarang. Keprihatinan wanita terhadap masyarakat antarabangsa. Hadirin sekalian, ketika ini kita sedang menyaksikan pertarungan maut akibat pandemik di seluruh dunia. Dalam masa yang sama, umat di Palestin terus dihenyak tanpa belas oleh rejim Zionis Israel. Pendirian kita cukup jelas dalam hal ini. Krisis Palestin bukanlah isu agama, tetapi ianya merupakan isu kemanusiaan sejagat. Sebagai sebuah negara yang berdaulat dan negara yang berinteraksi dengan negara-negara lain di peringkat antarabangsa, apatah lagi dengan negara anggota Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu PBB, sejak 17 September 1957 lagi, seharusnya kita bangun dengan berani mempertahankan piagam PBB ini. Ayuh kita kembali menelaah piagam tersebut, iaitu satu, untuk mengelakkan perulangan pertikaian yang hebat. Dua, untuk menegaskan hak-hak asasi manusia yang utama. Dan tiga, menjamin rasa hormat kepada undang-undang antarabangsa. Dan empat, memperbaiki taraf hidup di seluruh dunia. Peristiwa yang berlaku pada saudara kita di Palestin telah tidak dapat pembelaan sewajarnya dari Malaysia, lantaran Parlimen tidak bersidang sejak Disember 2020 lagi. Tentu sekali pemberian pelitup muka bagi pihak negara kita tidak boleh dikira sebagai bantuan kemanusiaan kepada rakyat Palestin.
Buat mereka, isunya ialah isu hidup dan mati daripada dibedil oleh bom. Maka pelitup muka untuk menahankan diri mereka daripada jangkitan COVID itu mungkin tidak bermakna bagi mereka. Sejarah perjuangan Palestin adalah sejarah yang menjangkau lebih 50 tahun. Mereka bukan sahaja dinafikan hak bernegara dengan pencerobohan rejim Zionis Israel ke atas tanah hak milik mereka. Bahkan juga segala hak kemanusiaan termasuk pencerobohan ke atas tempat tinggal turun-temurun milik keluarga, hak beribadah di Masjidil Aqsa dan masjid-masjid lainnya yang lebih dahsyat ialah apabila mereka ditangkap, dibunuh sewenang-wenangnya. Ini jelas suatu tindakan apartheid dan penghapusan etnik yang perlu dibela oleh negara-negara umat Islam seperti Malaysia. Malangnya, negara kita yang ironinya melaungkan demokrasi, melaungkan hak kemanusiaan, melaungkan hak bersuara, tetapi kerajaannya sendiri bertindak bacol, menutup institusi yang menjadi lambang demokrasi negara, iaitu Dewan Rakyat yang mulia ataupun Parlimen. Negara-negara barat yang tidak memertabatkan Islam sebagai agama rasminya pun, seperti Ireland, telah membentangkan dan menerima usul di Parlimen mereka pada 26 hari bulan Mei 2021 menyela de facto annexation ke atas tanah-tanah dan rumah-rumah milik rakyat Palestin oleh Israel. Hatta usul ini telah pun dibentangkan oleh parti Sinn Féin, sebuah parti pembangkang, dan telah menerima sokongan keseluruhan ahli-ahli Parlimen Ireland tanpa mengira fahaman politik. Harus kita terjemahkan dalam mekanisme kecaman yang lebih hebat. Saya ingin merakamkan ucapan tahniah dan syabas saya kepada wanita keadilan seluruh negara kerana turut serta dalam kempen sokongan kepada rakyat Palestin yang tertindas ini. Wanita keadilan mempelopori kempen You Just Need to Be Human to Stand for Palestine. Itu kempen kita. Tajuk dia You Just Need to Be Human. Kita tidak perlu lebih daripada itu. Ini adalah isu kemanusiaan. Kita juga telah turut serta dalam kempen online Wanita Sedunia dan Alhamdulillah saya telah diberi ruang untuk mewakili wanita dan menyuarakan pendirian wanita keadilan dalam beberapa forum antarabangsa ini bagi menunjukkan solidariti kita terhadap umat Palestin dan bantahan secara tegas ke atas kebiadaban rejim Zionis Israel dengan kezaliman yang berbentuk ethnic cleansing ini. Di samping itu harus dipertegaskan juga di sini bahawa kita wajib juga membela nasib-nasib kita, nasib-nasib saudara kita yang ditindas di seluruh pelosok dunia di mana saja mereka berada tanpa mengira bangsa atau agama. Isu kemanusiaan sejagat, isu kemanusiaan merupakan isu sejagat dan kita komited memperjuangkannya. Seterusnya, tajuk saya ialah keprihatinan wanita sebagai ibu untuk mewariskan rumah tempat tinggal yang molek buat anak-anak. Nahdah keprihatinan dan pemuliharaan alam sekitar. Minum kejap boleh? Saudari-saudari, para perwakilan dan pemerhati sekalian, negara kita bukan sahaja berdepan dengan budaya serta akhlak yang tercemar. Alam sekitar kita juga sedang mengalami proses pencemaran yang serius. Isu degradasi alam sekitar di peringkat global ternyata sangat mencemaskan sehingga memerlukan sebuah gerakan yang bersifat kebangkitan atau nahdah keprihatinan, pemeliharaan dan pemuliharaan alam sekitar. Saya sering bertanya kepada anak-anak muda, generasi pewaris kita, sama ada mereka suka sekiranya ibu bapa mereka mewariskan kepada mereka rumah yang cantik lagi indah, di mana merupakan tempat tinggal mereka sehingga usia tua, yang bebas dari bencana alam, yang bebas dari pollution, yang bebas dari banjir,
rumah yang sejuk dan nyaman untuk didiami, rumah yang tidak robek di sana sini, tetapi cukup indah dengan tumbuhan menghijau serta fauna dan flora yang diverse? Tentu sekali jawapan yang saya terima ialah positif. Affirmative. Ya, mereka kata. Tentu sekali mereka ingin ibu bapa mereka mewariskan rumah yang indah buat mereka. Saudara-saudari yang dikasihi, sedarkah para saudari sekalian bahawa rumah tersebut yang akan kita wariskan kepada anak cucu kita ialah bumi yang akan menjadi rumah tempat tinggal mereka. Hasrat saya untuk melihat wanita keadilan merasakan tanggungjawab ini. Kita adalah ibu kepada generasi masa depan. Mari sama-sama kita wariskan satu bumi yang indah, yang tidak tercemar, yang tidak dirosakkan dengan perubahan iklim kepada anak-anak kita, cucu-cucu kita dan generasi masa depan. Marilah kita sama-sama melaksanakan program-program untuk pemeliharaan alam sekitar. Tercatat dalam firman Allah Subhanahu Wa Taala yang bermaksud telah tampak nyata kerosakan di darat dan di lautan gara-gara tingkah dan oleh manusia sendiri. Surah Ar-Rum ayat 41. Ini juga disebut oleh Profesor Syed Muhammad Naqib Al-Atas sebagai bencana yang diakibatkan oleh kehilangan nilai kudus pada alam. The sacred value of nature. Beliau menyatakan bahawa nature has become desacralized for modern man, yang membawa maksud manusia moden telah melakukan proses desakralisasi terhadap alam, menafikan nilai-nilai kudusnya lalu dilihat hanya sebagai satu objek untuk dinikmati dan dieksploitasi semahu-mahunya. Celakanya alam yang telah dilacurkan, the condition of prostituted nature, itu telah menjadi perosak sehingga tidak dapat dimanfaatkan lagi. Dan keadaan inilah yang sebenarnya lebih mengkhawatirkan. Pembalakan yang eksesif, hutan simpan kekal yang dirobek dan sebagainya. Saya percaya bahawa sebuah parti yang progresif seperti keadilan harus berbuat apa saja untuk memperjuangkan kesejahteraan alam sekitar yang merupakan amanah Tuhan kepada umatnya. Kita harus terus mempertingkatkan nahdah, keprihatinan dan terus menyertai usaha pemeliharaan alam sekitar dan menyelesaikannya kerana kemustahan itu berpunca daripada manusia sendiri. Saya ingin melihat wanita keadilan bersama-sama dengan saya menyuarakan isu-isu berkaitan dengan alam sekitar, bersama-sama melakukan program untuk menghentikan apa saja yang kita boleh buat untuk menghentikan climate change ataupun perubahan iklim. Marilah kita sama-sama menjadikan ianya satu amalan dalam diri kita dan dalam keluarga kita. Ya. Dan supaya kita sama-sama memastikan bahawa mikroplastik tidak lagi mencemari tumbuhan-tumbuhan ataupun kehidupan di laut. Inilah ya cabaran bagi kita, mudah dicakap tapi sebenarnya tidak dibuat. Akan tetapi saya yakin sebagai wanita dan sebagai ibu, ianya satu perkara yang boleh sangat-sangat kita lakukan di rumah. Seperti recycling, reduce, ya, reuse. Ini antara perkara-perkara yang wanita sebagai ibu boleh lakukan. Seterusnya, saya ingin menyentuh tajuk mendukung agenda memperteguh kepimpinan wanita. Untuk kita maju ke hadapan dan kita naik ke tahap yang lebih tinggi, amat penting buat kita mengimbau kembali sejarah penubuhan sayap wanita dalam parti. Saya kongsi sedikit perjalanan sayap wanita terutama buat kefahaman adik-adik yang baru turut serta selepas kita menang tahun 2008 dan juga buat para pelapis. Di awal penubuhan parti, wanita bukan merupakan sayap. Wanita hanya merupakan satu jawatan kuasa sama taraf macam biro di mana ketua wanita dilantik oleh presiden. Ketika itu Kak Wan merupakan presiden dan saya ketua wanita yang dilantik. Macam ketua biro je, ya, bukan sayap wanita. Akan tetapi pada tahun 2000 kita telah berjaya mewujudkan sayap wanita bersekali dengan peraturan tetap
dan kemudian berjaya menjalankan pemilihan barisan kepimpinan wanita pusat yang pertama di Kemaman pada tahun 2001. Ini satu pencapaian signifikan yang harus kita iktiraf. Dia daripada biro tadi kepada sayap. Siap dengan peraturan tetap. Saya kemudiannya melepaskan jawatan ketua wanita pada tahun 2007. Ketika itu serahan tugas dibuat kepada yang mewarisi jawatan tanpa ada pertandingan, dengan kepercayaan bahawa beliau akan menjaga wadah ini dengan sebaik mungkin untuk satu penggal. Bahawa beliau akan terus membimbing wanita untuk merealisasi potensi yang ada. Bahawa beliau akan terus memperkasa dan memberdaya wanita seperti yang telah dilakukan sejak dari tahun 2000 apabila wanita ditubuhkan secara rasmi sebagai sayap parti. Saya buat keputusan ketika itu bahawa sekiranya saya tidak berani melepaskan jawatan, maka wanita akan terus terikat dengan budaya dan kefahaman bahawa peranan wanita hanya berkisar dan terikat dengan penglibatan di dalam sayap wanita. Tidak mungkin diberi peluang memainkan peranan di dalam agenda arus perdana parti. Setelah hampir 1.5 dekad berlalu, saya kembali menerajui wanita semata-mata untuk mengembalikan wanita di atas landasan kebenaran perjuangan dan membimbing wanita kembali kepada deklarasi Permatang Pauh yang merupakan asas penubuhan Parti Keadilan. Akan tetapi alangkah sedihnya apabila saya dapati wadah wanita yang ditinggalkan selepas pengkhianatan merupakan wadah yang robek, tidak nampak kemajuan. Ahli wanita masih meraba-raba cuba memahami asas berorganisasi, masih belum hadam peraturan tetap wanita dan perlembagaan parti. Arah dan hala tuju juga tidak mantap seperti sepatutnya buat sebuah parti yang berusia lebih 2 dekad. Namun apapun, ada hikmah di sebalik segalanya yang berlaku. Wanita yang tinggal pada hari ini adalah merupakan yang ikhlas berjuang tanpa kepentingan diri. Wanita yang istiqamah dengan prinsip dan kekal tabah menghadapi ujian. Sudah tiada lagi yang mengejar projek dan keuntungan diri semata. Mereka semua sudah pergi menghilangkan diri, turut serta bersama mereka yang mengejar cita-cita buat diri sendiri semata. Bukan cita-cita buat negara, tapi cita-cita buat diri sendiri semata. Syukur Alhamdulillah kita yang tinggal masih berpegang kepada obor perjuangan parti. Ini telah terbukti apabila kita berjaya menaja semula semua cabang-cabang yang lumpuh akibat pengkhianatan. Hari ini kesemua cabang tersebut telah bergerak seperti biasa. Malah lebih meriah dari dulu dengan penambahan ahli dan ranting berlipat kali ganda. Kini jumlah keanggotaan Parti Keadilan Rakyat sekarang setakat April 2021 ialah sejumlah 1,034,092 orang, di mana jumlah anggota wanita ialah 408,038 orang. Manakala jumlah anggota AMK pula ialah seramai 229,006 orang. Ini menunjukkan bahawa wanita ni dah dekat setengah daripada jumlah ahli. Ya, dekat setengah daripada jumlah ahli Parti Keadilan. Betapa kuatnya pengaruh kita dan suara kita di dalam parti. Dan juga apabila kita lihat bahawa jumlah anak muda seramai itu, ini petanda bahawa parti kita bukan saja masih relevan dan masih mendapat tempat di hati rakyat. Malah ianya bukti bahawa parti kita adalah parti yang punya masa depan, di mana 1/3 dari keahlian ialah merupakan anak muda. Ini adalah satu dorongan, motivasi buat kita untuk kita terus menjalankan tugas kita, memperkasakan parti kita. Para perwakilan wanita yang saya kasihi, mendepani segala cabaran di atas amat penting bagi ahli sayap wanita keadilan dalam memperjuangkan aspirasi politik nilai yang pernah kita angkat sebelum ini. Kita meletakkan impian-impian yang ideal. Kita bertekad serta berusaha untuk sedaya mungkin mencapai kepada idealisme itu, iaitu sistem politik demokrasi yang matang serta berteraskan nilai-nilai murni sejagat. Pergeseran, pandangan dan khilaf dalam perbezaan pandangan politik adalah suatu perkara yang biasa.
Tetapi ia tidak mewajarkan kita menjadi manusia yang tenggelam dalam permusuhan yang menebal atau syak wasangka yang memusnahkan keutuhan organisasi dan parti. Kita harus bergerak sebagai satu wadah. Tiada lagi tim itu atau tim ini, tim kartel atau tim Rafizi. Kesemua yang tetap tinggal dalam parti adalah tim keadilan, tim wanita keadilan. Berpencak silat, langkah diatur, takkan berundur walau selangkah. Semangat wanita tak akan luntur, membujur lalu, melintang patah. Seterusnya, kita harus memberi makna kepada agenda perjuangan wanita keadilan. Misi dan visi wanita keadilan perlu diperteguh dan diselaraskan semula dengan prinsip perjuangan parti. Apatah lagi apabila kita adalah sebahagian dari organisasi politik yang pernah menguasai kerajaan persekutuan dan beberapa kerajaan negeri di bawah Pakatan Harapan, termasuklah yang masih di bawah kita, iaitu Negeri Selangor, Pulau Pinang dan Negeri Sembilan. Wanita dari pelbagai latar belakang dan kerenah tetapi punya satu azam dan cita-cita mahu melihat negara yang lebih baik. Ya, para perwakilan yang dikasihi, kita semua mendambakan satu negara di mana ekonominya makmur, tiada rakyat yang kelaparan, negara di mana rakyatnya mendapat kemudahan asas, negara yang mengamalkan demokrasi tulen di mana parlimen dapat berfungsi sebaiknya dan berlaku semak imbang. Negara yang memberi hak dan kebebasan bersuara kepada rakyatnya di mana wujud rule of law. Negara yang menggarap konsep inklusif yang sebenar tanpa ada sifat resis dan perkauman. Negara yang rakyatnya hidup dalam aman dan harmoni, hormat menghormati di antara satu sama lain tanpa mengira kaum dan agama. Negara yang mampu melahirkan masyarakat yang berupaya mengenepikan segala perbezaan demi mencapai matlamat yang besar. Hasrat kita dan cita-cita untuk melihat negara yang beginilah yang terus memberikan kita semua semangat dan iltizam untuk berjuang di atas landasan parti keadilan yang kita cintai ini. Dan iltizam itu akan kita pertegas serta terus kita perkukuhkan. Oleh yang demikian, perkara pertama yang saya telah laksanakan ialah strukturkan semula organisasi wanita keadilan yang sedia ada dengan membawa wajah-wajah pemimpin baru yang segar, mengukuhkan kembali organisasi wanita supaya menjadi lebih berfungsi dan bertindak berpandukan matlamat, objective driven ya. Program demi program, aktiviti demi aktiviti, latihan demi latihan dilaksanakan untuk membina bukan saja kepimpinan di semua peringkat hingga ke cabang-cabang. Bahkan juga kita telah membawa bersama dan menerima sokongan wanita-wanita yang simpatisan di luar sana yang boleh turut serta mahu memahami intipati perjuangan ini. Kepimpinan wanita khususnya telah dapat mengumpulkan cetusan idea yang membina dalam beberapa siri pemukiman yang telah dilaksanakan dan kini berjaya pula menghasilkan dokumen kenyataan misi wanita keadilan yang jelas dan tuntas serta bagaimana ia harus dicapai. Dalam masa yang sama, kita juga telah menggariskan dalam agenda pengukuhan organisasi ini satu pengisytiharan yang dinamakan Deklarasi Dorset sebagai lengkap kepada Deklarasi Pematang Pauh yang menjadi penanda aras buat kita sejak awal gerakan reformasi bermula. Kenapa namanya Deklarasi Dorset? Kerana ianya kita gubal sewaktu kita mengadakan satu pemukiman di Dorset, ya, Hotel Dorset pada Disember tahun lepas. Saya kongsikan sedikit aspirasi Deklarasi Dorset yang menyentuh beberapa garis besar haluan perjuangan sebagaimana berikut yang kita akan sama-sama fahami dan hayati. Nanti kita sama-sama akan baca Deklarasi Dorset selepas ini. Wanita keadilan berikrar untuk menjadi tonggak kepada agenda reformasi, mendukung aspirasi membela nasib rakyat terbanyak, menjunjung prinsip-prinsip keadilan sejagat serta menerap politik berteraskan nilai di dalam perjuangan ini. Maka kami akan berusaha menjadi serta membangunkan wanita yang kompeten melalui latihan dan pembangunan kapasiti. Menggarap dan menggabungkan seluruh potensi wanita untuk melahirkan wanita keadilan yang berani, berdaya tahan, kreatif serta inovatif. Memahami, menjuarai dan menerajui isu-isu berkaitan rakyat, gender, wanita, kanak-kanak, keluarga dan komuniti. Memahami dasar, mampu menggubal serta melaksanakan dasar-dasar yang efektif dan peduli rakyat. Melaksanakan tanggungjawab dengan bersungguh-sungguh, komited, amanah, dedikasi serta integrasi.
berintegriti atas dasar cinta dan kasih kepada masyarakat dan generasi masa depan. Itu dia deklarasi Dorset. Ianya satu ikrar buat kita untuk kita sama-sama mengingatkan diri kita, inilah yang kita aspirasikan untuk kita lahirkan di kalangan wanita keadilan. Tajuk yang seterusnya berkenaan dengan kawan komuniti. Kita menyedari bahawa tidak cukup untuk kita setakat mempunyai tekad tanpa diterjemah kepada tindakan. Menginsafi perkara ini, wanita keadilan mencetuskan satu konsep community alert yang dijenamakan sebagai kawan komuniti. Pada suasana hari ini, kita mahu memastikan persekitaran tempat tinggal kita termasuk rumah, sekolah, tempat kerja selamat bagi wanita dari segala mara bahaya dan keadaan yang mengancam keselamatan serta keselesaan wanita, kanak-kanak dan seluruh anggota masyarakat. Dengan itu, Wanita Keadilan telah pun melancarkan sebuah aplikasi yang dinamakan Kawan Komuniti. Kita melancarkan ini semasa kita meraihkan Hari Wanita Sedunia pada bulan Mac baru-baru ini. Kawan komuniti, saya ceritakan sikit ya berkenaan dengan konsep ya, ialah di mana kita merancang untuk menubuhkan satu kelompok komuniti di setiap kawasan parlimen, di setiap cabang yang akan melihat kepada komuniti di sekeliling mereka. Kita mahu kelompok-kelompok wanita ini peka kepada persekitaran. Kita mahu mereka mengambil kira, menjaga persekitaran mereka supaya tidak ada anak-anak yang terbiar, supaya tidak ada anak-anak yang didera, supaya tidak ada anak-anak keluarga yang tidak makan, supaya tidak ada keadaan di mana persekitaran kita itu tidak selamat. Inilah konsep community alert yang kita mahu bangunkan di setiap kawasan parlimen. Kita nak wujudkan satu pasukan yang boleh melaksanakan tugas ini di setiap cabang, di setiap kawasan parlimen. Kita juga harus pergi selangkah ke hadapan, ya. Kita juga telah pergi selangkah ke hadapan dengan membina sebuah aplikasi yang boleh dimuat turun melalui telefon pintar sama ada menggunakan sistem Android ataupun sistem iOS. Aplikasi ini akan membolehkan sesiapa pun dari kalangan anggota komuniti membuat sebarang aduan tentang perkara-perkara yang mengancam keselamatan tetangga, sama ada ianya dicurigai ataupun sesuatu yang benar-benar berlaku. Sebenarnya pada mulanya hasrat kita untuk melancarkan kawan komuniti ini pada Kongres pada Kongres 6 hari bulan Jun. Akan tetapi oleh kerana kita masih dalam PKP, maka kita tunggulah sehingga kita boleh bersama-sama melancarkan dia dan kemudian mewujudkan konsep ini di cabang-cabang dan di parlimen masing-masing. Mudah-mudahan program kawan komuniti ini akan dapat membantu masyarakat dengan meningkatkan kewaspadaan mereka kepada sebagai the caring society dalam mewujudkan komuniti yang marhamah dan ekosistem yang lebih selamat untuk semua. Tajuk yang seterusnya, Sri Kandi Keadilan dan Wanita Muda, Pelapis Kepimpinan Masa Depan. Saya amat menitik beratkan golongan pelapis. Maka sebab itulah Sri Kandi Keadilan dekat di hati saya kerana mereka adalah merupakan pemimpin muda dan masa depan negara. Kita semua wajib memastikan mereka diacu dengan acuan yang molek. Kita wajib memastikan mereka mewarisi dari kita sesuatu perjuangan yang jelas arah tujunya. Politik yang berteraskan nilai, sikap yang betul, kemahiran dan ilmu yang bermanfaat. Serta siapkan mereka untuk bina perasaan penuh rasa tanggungjawab serta empati terhadap rakyat yang memerlukan pembelaan. Sri Kandi Keadilan kini sudah separah berjaya mencapai sasaran dari segi jumlah. Sekarang tiba masa untuk menumpu kepada pengisian dan menyiapkan mereka dengan ilmu serta segala persiapan untuk berjuang demi negara. Saya yakin dalam masa terdekat, Sri Kandi Keadilan akan mampu menyusun organisasi wanita muda dalam sayap Wanita Keadilan dengan lebih baik dan teratur serta mampu mewujudkan struktur organisasi. Saya juga ingin menyampaikan rasa tanggungjawab dan keprihatinan saya atas dasar kasih sayang terhadap wanita muda dalam sayap Angkatan Muda Keadilan ataupun AMK yang satu hari nanti akan bersama kita di dalam sayap pergerakan wanita apabila tiba masanya kelak. Ya, mereka lepas 35 tahun tak boleh lagi berada dalam AMK.
Saya ingin berpesan, sekiranya anda semua perlukan perhatian, seorang kakak, seorang ibu, perlukan bimbingan dan tunjuk ajar kami akan sentiasa berada di sisi buat kalian. We will always be here for you. Tajuk yang seterusnya, perwakilan suara wanita yang bermakna ataupun meaningful representation. Ketidaktentuan suasana politik tanah air menjadikan Malaysia berdepan dengan krisis kepimpinan negara yang parah. Rakyat mula resah, apatah lagi kita selaku aktivis parti. Tidak sabar sebenarnya untuk mengembalikan mandat rakyat dan sudah tentu pilihan raya adalah jawapannya. Jawatankuasa Pilihan Raya Wanita Pusat telah mengambil beberapa langkah dan pendekatan untuk memastikan wanita memberi sumbangan yang besar dalam memenangkan parti khususnya dan Pakatan Harapan secara umumnya dalam pilihan raya ke-15 nanti. Apabila parti kita bermula dahulu, wanita memainkan peranan secara suportif di dalam pilihan raya. Ramai yang menganggap peranan wanita setakat merayu undi, pergi rumah ke rumah, ya, mengambil model daripada parti-parti yang lain sebelumnya. Namun, wanita keadilan menggariskan peranan yang berbeza buat wanita. Waktu pilihan raya, wanita bukan setakat merayu undi. Walaupun kita pakar dalam bidang merayu undi, tapi bukan setakat merayu undi. Ada di kalangan wanita yang sudah pun menjadi pengarah pilihan raya. Ada di kalangan wanita yang sudah pun menjadi pengarah strategi di negeri-negeri masing-masing. Dan peranan wanita akan terus diperkasakan di dalam parti kita. Selain mengenal pasti bakal-bakal calon yang berpotensi untuk diketengahkan baik di peringkat parlimen maupun Dewan Undangan Negeri, Wanita Pusat juga telah mengeluarkan memo terma rujukan yang telah dipersetujui di peringkat Majlis Pimpinan Negeri serta juga ketua-ketua cabang seluruh negara. Di antara terma rujukan itu ialah supaya kerusi-kerusi sedia ada ataupun incumbent yang telah dimenangi oleh calon wanita dikekalkan terus sebagai kerusi wanita dengan menambah lagi beberapa kerusi untuk memberi laluan kepada calon-calon wanita yang telah kita kenal pasti. Setakat ini kita ada 11 kursi parlimen yang telah dimenangi oleh calon wanita. Hasrat kita di pilihan raya umum yang akan datang akan memastikan bahawa 11 kerusi ini dikekalkan sebagai kerusi wanita. Dan di samping itu, kita sudah pun mengenal pasti 9 lagi kerusi parlimen yang akan ditandingi wanita. Hasrat kita, perancangan kita supaya lepas pengumuman pilihan raya umum yang ke-15 nanti, kita mampu mendapat 20 orang ahli parlimen wanita yang akan mewakili parti. Itu dia perancangan kita. 11 yang sedia ada, tambah lagi 9. Jadi kalau ada kerusi-kerusi yang wanita tandingi yang kita rasakan, parti rasakan perlu diletak calon lelaki dan pilihan raya akan datang, kita akan minta ganti ya di kerusi-kerusi yang lain. Maksudnya jumlah tu tak boleh kurang. Jadi itu yang kita usulkan ya. Tindakan advokasi seperti ini perlu dilakukan dengan tegas dan bersungguh-sungguh. Telah lama angka lantai 30% kedudukan wanita di posisi membuat keputusan dilaung-laungkan. Malah telah pun termaktub di dalam perlembagaan parti. Kita tidak mahu ia hanya tinggal menjadi catatan dan retorik semasa. Tetapi kita akan memastikan ia benar-benar ditepati pelaksanaannya. Jadi 30% saya ulang para perwakilan sekalian, ianya bukan the ceiling. Ianya ialah angka lantai. The minimum, not the maximum. Ya, jadi kadang-kadang wanita perjuangkan 30%. Sebenarnya 30% itu ialah lantai ya. Dan saya juga ingin mengucapkan tahniah kepada Selangor yang berjaya mencapai angka minima 30% tersebut di dalam lantikan ahli majlis ya untuk negeri Selangor baru-baru ini tahun lepas
yang di mana 30% itu daripada wanita. Tapi saya kata ini minimum. InsyaAllah lain kali kita akan usaha untuk dapatkan lebih lagi. Pada saya 50% is the ideal lah. Ya, selain dari mengutamakan gender, dasar-dasar mengarus perdanakan gender mainstreaming dan keterangkuman gender ataupun gender inclusivity serta mengangkat polisi gender responsive budgeting, kini Pulau Pinang telah selangkah lagi ke hadapan dengan memperkenalkan cadangan TOAS ataupun top up women only additional seats yang akan memastikan kota dasar atau lantai 30%, bukan ceiling yang saya sebut di awal tadi, benar-benar terlaksana. Saya dimaklumkan mereka sedang membuat kajian dan meneliti kemungkinan untuk membina Perlembagaan Negeri Pulau Pinang dalam sidang DUN yang akan datang demi memastikan perkara ini dapat dilaksanakan segera. Saya ingin ucapkan tahniah lah kepada YB Chong Eng yang susah payah berusaha sedaya upaya untuk mencapai, membawa agenda ini. Minta maaf ya YB Chong Eng, saya lupa nak sebut di awal tadi. Selamat datang juga kepada Kongres. Terima kasih kerana hadir bersama dalam Kongres pada hari ini bersama dengan pasukan YB. Begitu juga YB Senator Aiman Atirah daripada Amanah. Saya juga lupa untuk menyebut di awal tadi. Selamat datang kepada Kongres kami. Terima kasih berserta dengan pasukan daripada wanita Amanah. Kita, seperti yang saya katakan, kita harus berusaha untuk lebih mendapatkan jumlah yang lebih lagi, bukan setakat 30%. Wanita Pakatan Harapan juga telah dapat kembali diperkasakan dan kita melihat ke hadapan dan bersama memperkukuhkan agenda masa depan wanita Malaysia khususnya. Hasrat saya supaya wanita bukan setakat wujud dari segi jumlah, bukan setakat mengisi kota, akan tetapi mampu menjadi suara yang bermakna ataupun meaningful representation. Kita bukan nak duduk saja kat situ sebab mengisi kota wanita, tapi kita harus menjadi satu suara yang bermakna yang membawa perspektif wanita dalam proses membuat keputusan. Sebab itulah kita terus-menerus menitik beratkan latihan dan latihan. Tidak mustahil kita mencapai situasi ideal, iaitu representasi 50% dalam setiap tahap proses membuat keputusan. Mengapa 50%? Kerana itu berpadanan, proportionate dengan populasi penduduk Malaysia dan penduduk dunia. Mengimbangi jumlah wanita dalam proses membuat keputusan akan mengimbangi keputusan dari segi perspektif gender di dalam keputusan atau dasar yang kita akan laksanakan kelak. Saya bacakan tadi jumlah wanita di dalam parti yang dekat 500,000, yang lebih daripada 400,000, dekat dengan 50% jumlah keahlian, maka wajar kita menuntut lebih kedudukan. Lebih kedudukan di dalam proses membuat keputusan di setiap peringkat. Alhamdulillah, saya boleh katakan setakat ini parti cukup responsif. Parti cukup memberi sokongan ke atas dasar yang digariskan oleh sayap wanita ini. Dan saya yakin insya-Allah sekiranya kita bekerja keras, sekiranya kita bantu-membantu terus dengan latihan kita, sekiranya kita benar-benar mampu membuktikan bahawa kita mampu, insya-Allah kita akan dapat mencapai apa yang kita rancangkan. Akhir kata, saudari perwakilan dan pemerhati yang dikasihi sekalian, perjuangan ini, parti ini lahir dari semangat yang membulat, tekad yang bersungguh-sungguh mahu melakukan proses islah dengan sedaya kudrat yang kita ada. Sebagaimana saya sering mengingatkan wanita bahawa perjuangan kita adalah untuk anak cucu kita kelak. Maka wanita dengan naluri keibuan dan kasihnya terhadap anak-anak harus ditempatkan sebaris dengan kepimpinan utama negara yang akan menentukan polisi bagi menjamin nasib generasi akan datang. Dengan itu saya mengharapkan agar semua yang mendengar ucapan saya pada hari ini dapat menggarap segala intipati dan mesej yang bermanfaat demi kelangsungan pergerakan wanita dan masa depan parti yang kita kasihi. Saya juga ingin mengambil kesempatan ini untuk mengucapkan tahniah syabas kepada pasukan kerja yang telah bertungkus lumus bekerja keras menjayakan Kongres Wanita yang fenomenal dan luar biasa ini.
satu-satunya parti yang berjaya menjayakan Kongres atas talian 100% dan wanita mempelopori. Tahniah kepada pengarah Kongres Wanita YB Roziah Ismail dan pasukan beliau yang luar biasa. Saya difahamkan ramai juga kaum lelaki yang terlibat sama sebagai sebahagian daripada kru beliau. Tahniah kepada semua yang membantu. Tahniah kepada seluruh yang terlibat. Carta organisasi pun dipaparkan supaya ditunjukkan siapa mereka yang terlibat. Tahniah juga kepada pasukan sekretariat yang diketuai oleh YB Nurul Aina. Tidak dilupakan, ya, saya tahu YB Nurin, dia kata nak muntah hijau dah. Nak muntah hijau dah bila tengok minit mesyuarat, kit-kit, mesyuarat agung tahunan, apabila kita audit cabang-cabang, ya, dan saya perlu put it on record bahawa kerosakan daripada pengkhianatan itu bukan sedikit. Akan tetapi alhamdulillah kita berjaya, ya, dalam masa yang singkat untuk mengatasi segalanya. Tahniah, ya, kepada Setiausaha Wanita Pusat YB Nurin Aina. Tidak dilupakan tahniah kepada semua pasukan dan subkomiti, dasar, strategi, pembimbing, pembahas, multimedia. Kalau saya nak sebut semuanya, tak habis saya sebut. Tapi saya tahu siapa mereka. Juga penting bagi saya menyatakan ucapan tahniah saya kepada saf kepimpinan wanita di setiap negeri. Di bawah kepimpinan dan sediaan ketua-ketua wanita negeri, saya lihat ketua-ketua wanita negeri sepanjang 1 minggu ini menyediakan perwakilan mereka, mengajar perwakilan mereka bagaimana nak menggunakan aplikasi Zoom. Kita di atas talian ada perwakilan yang tak dapat internet, ada pelbagai masalah. Ya, ada telefon yang tak boleh buat virtual background, bagaimana kita nak sediakan skrin hijau dan sebagainya. Jadi ini semua ketua-ketua wanita negeri saya lihat sungguh luar biasa komitmen yang mereka tunjukkan. Saya juga ingin mengucapkan tahniah kepada seluruh Exco Majlis Kepimpinan Wanita Pusat yang bertungkus lumus untuk menjayakan kongres yang luar biasa ini. Saya lihat usaha yang amat saya tabik lah, ya. Tahniah dan syabas semua. Indeed, all of you fulfill the description of extraordinary leaders during extraordinary times. I am proud of all of you. Ya, dengan izin Puan Pengerusi Tetap, ya. Saya akhiri dengan doa agar kita semua dalam keadaan selamat dan terpelihara dari jangkitan COVID-19 yang melanda bukan sahaja negara kita, bahkan seluruh dunia. Mudah-mudahan negara kita akan segera keluar dari segala bentuk krisis dan kemelut pandemik ini dan kita akan segera dapat menjalani kehidupan kita seperti sedia kala. Saya juga mendoakan kelak kita dapat bertemu di kongres yang akan datang dalam suasana pandemik sudah reda dan COVID-19 sudah tiada. Saya yakin kita semua merindui untuk berpelukan di antara satu sama lain, menzahirkan rasa ukhuwah kita. Semoga pertemuan kita di kongres akan datang dalam keadaan fizikal penuh mahabbah dan kasih sayang. Pantun sikit, Di atas dahan burung tempua, melihat rusa di tepi perigi. Salam perpisahan untuk semua. Di kongres akan datang bersua lagi. Sehingga waktu dan saat tersebut, jaga diri, jaga keluarga, jaga persekitaran dan terus berbakti kepada masyarakat. Stay safe, stay strong. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Reformasi.